Salam sejahtera, saya Nurul Hatijah binti Jalal bersama Nurul Khairani binti Suryan mempersembahkan video roleplay kami bagi soalan nomor 4. Diskriminasi merujuk kepada layanan tidak adil terhadap seorang individu tertentu. Wanita adalah golongan yang paling sering mengalami diskriminasi. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. Women are not even accepted as human beings. They are treated with injustice and inequality. Women are denied. They are neglected even in the developed countries. Banyak media dan berita yang melaporkan kejadian diskriminasi terhadap wanita dari pelbagai aspek. Walaupun zaman sudah semakin maju, namun kepercayaan masyarakat yang masih kuno yaitu tempat wanita adalah berada di dapur masih lagi wujud. Ikuti lakonan kami untuk melihat bagaimana wanita mengalami diskriminasi berdasarkan pandangan kuno tersebut. Stay tune! Dalam lakonan ini terdapat dua watak utama, yaitu Nurul Hatijah binti Jalal sebagai Ain. Ain merupakan satu-satunya anak perempuan dalam adik-beradiknya yang sering mengalami ketidakadilan. Dia mengalami diskriminasi oleh ibunya sendiri, di mana dia dihalang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Watak utama kedua yaitu ibu kepada Ain yang dilakonkan oleh Nurul Khairani binti Suryan. Ibu Ain sering berlaku tidak adil terhadapnya dari segi layanan yang diberikan. Ibunya juga menghalang Ain untuk melanjutkan pelajaran, tetapi abang-abang Ain pula dibenarkan. Narrator kami adalah Wan Muhammad Alif Haikal bin Zainuddin yang merupakan pelajar Astif. Ain berasal dari keluarga yang susah dan duduk di kawasan luar bandar. Ayahnya petani manakala ibunya suri rumah. Ain merupakan satu-satunya anak perempuan dalam adik-beradik. Dia baru sahaja menamatkan STPM dan sedang menunggu keputusan diumumkan. Ain, nanti kau pergi hantar bekal bapak kau dekat kebun, okey? Lepas tu kau pergi jemur kain. Mak, malar juga aku yang buat semua kerja. Dorong abang tiada pun mama suruh. Apa tuh? Jadi patung dia dorong sana? Amboy, mulut kau mesti melawan. Sudah kau sejak satu-satunya perempuan. Takkan kau mau suruh abang-abang kau tu? Dorang tu lelaki. Takkan dorang mau pergi jemur kain. Ma, tiada juga peraturan yang bilang kerja menjemur kain, buat tugasan rumah apa segala tuh kerja perempuan. Lelaki pun boleh juga buat. Banyak cakap betul loh kau ni, Ain. Bila tuh keputusan STPM kau keluar? Besok keluar. Harap-harap lah keputusan aku baik-baik aja. Ada sudah. Okay. Semasa keputusan STPM diumumkan, Ain berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang dan dia ditawarkan beasiswa. Dia mengajukan niatnya untuk sambung belajar kepada ibunya, tetapi ibunya menghalang. Oh, Flit. Ya Allah. Mak. Tengok. Ain dapat foflet. Bolehlah aku masuk universiti yang aku mau. Ai, kau mau sambung lagi? Tak payahlah kau sambung. Kita ni tiada suah duit. Bapak kau pun bukan selalu dapat duit. Diorang abang tuh boleh je sambung study jauh-jauh. Kenapa Ain tak boleh? Mama ni tak adil. Jadi untuk apalah mama tanya bila keluar rizetku, kalau mama tidak mau kasih aku sambung study? Kalau teruk keputusan kau, mama mau bagi kawin kau sama anak Makcik Salma di seberang. Assalamualaikum, Mak Ain. Kau buat apa ni? Waalaikumsalam. Duduk sejak ni, kenapa? Ini, kau ingat kasih Salma? Anaknya tuh cari calon bini sekarang. Teringat aku sama si Ain. Umurnya 20 tahun sudah kan? Bagus kau kasih kawin, jaklah dia tuh. Oke. Oh, si Salma. Berapa umur anaknya tuh? Anaknya tuh baru mau masuk 35. Sibuk betul dia tuh kerja.
Makanan pakaiannya semua tiada yang tahu urus. Si Salma tuh lagi, kau tau lah, fokus betul dia sama bisnisnya. Kasihan betul aku tengok diorang nih. Rumah diorang berhambur, ndak tahu urus lah. Itulah, dia cari calon bini sekarang. Kalau ada bininya, adalah yang menguruskan. Bah, janganlah juga tuh, sebab lama betul sudah si Ain nih di rumah sejak. Kalau dia kawin, ada juga dia urus kan? Bah, nanti aku bincang sama si Ain. Tapi risetku kan bagus, Ma. Sayang juga tuh kalau Ain tak sambung studi. Please lah, Ma. Inilah kau nih kan melawan sejak kerja kau. Baguskah, burukkah keputusan kau tuh? Mamat tetap bagi kawin kau. Tidak guna juga belajar tinggi-tinggi. Nanti masuk dapur juga kau tuh. Bikin habis duit sejak belajar tinggi-tinggi sana. Ma, siapa juga yang tetapkan perempuan tuh tempat dia di dapur saja. Lelaki pun boleh bah masuk dapur buat segala kerja tuh. Bukan perempuan saja. Mama ni ndak pernah ndak pilih kasih kan? Selalu lebihkan abang-abang. Jangan kau mau samakan dengan abang-abang kau tuh. Dorang tuh harapan keluarga. Ain kecewa dengan ibunya karena dia merasakan ibunya berlaku tidak adil kepadanya. Sokong impian Ain, sebab kan kita sama-sama perempuan. Mak, sampai bila kita mau tengok generasi perempuan ni dianggap lemah? Sampai bila? Dia memujuk ibunya. Tidak perlu risau tentang iuran pengajian karena dia mendapat tajaan beasiswa daripada kerajaan negeri. Ibunya terpaksa membenarkan dia melanjutkan pelajarannya. Ibunya berharap Ain akan menyesal dengan tindakan itu. Ma, tengok nih, Ma. Ain dapat tawaran beasiswa dari BKNS. Jadi kau tetap mau sambung lah nih? Ya, mestilah aku sambung, Ma. Sayang juga tuh tawaran beasiswa kalau aku ndak sambung kan. Oke, tapi mama tidak akan bagi kau duit 1 sen pun. Nanti kau menyesal juga tuh. Ain berjaya masuk ke universiti berbekalkan tajaan beasiswa. Ibu bapa Ain tidak pernah mengirimkan dia duit belanja. Ain, awak tak balik ke Sem ni? Saya ndak balik cuti sem ni Sheila. Sepanjang Ain berada di universiti, dia sukar untuk balik ke kampung halamannya ketika cuti menjelang karena perjalanan yang jauh dan memerlukan kos yang banyak. Mahal bah tiket flight. Mak ayah awak tak bagi duit belanja ke? Sebenarnya mama bapak saya ni bukan orang senang. Lagipun ada abang-abang saya yang masih sambung studi juga. Jadi mama bapak saya dahulukan diorang lah. Tapi itulah sebenarnya kan sedih juga lah, sebab dari awal lagi sebenarnya mama bapak saya bukannya support pun saya sambung studi nih. Diorang mau jodohkan saya dengan anak kawan diorang. Kesian awak Ain. Beberapa tahun kemudian, Ain berjaya menamatkan pengajiannya. Dia juga mendapat tawaran kerja di sebuah bank sejurus selepas tamat pengajian. Suatu hari, dia balik berjumpa dengan ibu dan ayahnya sebelum memulakan kerja. Waalaikumsalam. Balik pun kau habis sudah belajar? Ya, Ain habis belajar sudah nih. Bapak mana? Bapakmu di kebun. Jadi menganggurlah kau nih sekarang. Coba kau dengar cakap mama hari itu. Kau tengok, sekarang abang-abang kau pun menganggur. Tambah lagi beban kami. Ma, aku datang nih mau kasih tahu mama yang aku sebenarnya dapat kerja sudah. Aku kerja sebagai pegawai bank. Mama janganlah risau. Aku datang nih bukan mau tambah beban mama sama bapak pun. Ain, Kenapa, Mak? Ain ada duit kah sikit? Duit? Mau belikan bapak kau obat demam. Berapa hari ni sakit terus dia.
Lagipun barang dapur mau habis sudah nih. Oh, masalah duit mama jangan risaulah, aku ada duit juga. Nanti aku pergi belikan. Nasib kok ada Ain. Ada lah juga yang boleh diharapkan di rumah nih. Mau harapkan abang-abang kau. Melepak sejak kerja dorang. Ndak apa Bama, setakat barang dapur dengan obat-obat tuh berapa saja pun. Gaji Ain pun cukup juga nih untuk belikan semua tuh. Mama minta maaf Ain. Selama nih Mama tak pernah layan kau adil. Mama baru sedar tidak sia-sia kau sambung tinggi-tinggi. Kami menyesal tidak pernah bagi kau sokongan selama ini. Duit belanja kau sepanjang di sana pun tak pernah lagi kami bagi. Ndak apa lah Ma. Kita nih Ma sebagai perempuan perlu majukan diri sendiri tanpa perlu bergantung dengan lelaki. Sampai bila kan kita mau biar kaum wanita nih berada lebih bawah dari lelaki dan dianggap lemah. Wanita nih pun Ma layak juga dapat hak yang sama rata dengan lelaki. Itulah hari tua Ain dah mau kawin. Sebab Ain dah mau jadi suri rumah yang terpaksa bergantung dengan suami saja. Ain mau juga ada kerja yang tetap dan boleh balas jasa orang tua Ain. Macam sekarang nih. Terima kasih Ain masih mau berjasa untuk mama bapak. Ibunya akhirnya sadar bahwa melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi bagi anak perempuan bukanlah suatu perkara yang sia-sia kerana dapat membentuk masa depan yang cerah dan juga membentuk jati diri yang hebat bagi anaknya. Pengetahuan dari pendidikan menyebabkan Ain dapat memajukan diri sendiri, selain itu dapat membentuk satu kekuasaan yang hebat. Ibunya menyesal kerana berat sebelah dalam mengasuh anak-anaknya dan telah terbuka fikiran bahawa anak perempuan juga berharga sama seperti anak lelaki.